3-4 saat baru buat. Tak. Ambil ulang balik. Mana niatlah qasdu syai'. Tujukan sesuatu itu muqtarinan. Perkataan muqtarinan disertai terus bi fi'li dengan perbuatan. Itu makna niat dalam bab fiqh. Dia kata sini melakukan sesuatu yang disertai awal perbuatannya. Pada waktu start nak buat tu, bermula qasad terus buat. Qasad mari terus buat. Orang geger juga ni buat niat ni pula. Geger juga. Tapi bagai mudah je, bagai mudah. Bagai tak ada apa-apa, mudah sangat-sangat. Bagai mudah. Jangan payah-payahkan. Bagai mudah. Ya. Okey, kita dia bawa hadis Nabi sini. Hadis Nabi. Hadis Nabi ni ada dalam hadis 40. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw qala kama qala sallam. Hadis ni sahu ada dalam hadis 40 Imam Nawawi. Awak semua kita ada ajar. Innamal a'malu binniyat. Dalam kitab kita dia ambil sikit tu ya. Innamal a'malu binniyati. Dia innama apa terjemah dah sini? Sesungguhnya. Dia kata sesungguhnya. Tak bukan sesungguhnya. Innama ni bukan sesungguhnya. Kalau sesungguhnya bahasa Arab pakai inna. Inna saja, tak ada ma. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim innal mu'minina wal mu'minat. Inna tu baru sesungguhnya. Kalau ada ma belakang bukan sesungguhnya. Tukar makna dia, berubah makna. Memanglah apabila inna tu makna sesungguhnya tambah dengan ma belakang jadi inna ma dah sebut beza dah. Inna maksud sesungguhnya, inna ma mana lain. Mana lain? Mana gua ada inna ma? Bahasa klasik dia kata hanya saja. Hanya saja. Itu bahasa klasik. Kalau siapa-siapa ngaji pondok, kita kuning, maka terjemah hanya saja. Innama. Bahasa Melayu standard ke apa dia hanya aku, hanya aku, atau ini saja. Gitulah. Kita ambillah bahasa klasik, nampak lebih mudah, lebih tepat. Hanya saja, ini saja. Ini saja. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu akan termakbul hanya dengan niat. Mesti ada niat. Tak ada niat, tak makbul, tak diterima. Kalau niat golai, buat golai, pasti-pastilah tak jadi. So niat rukun pertama dalam sembahyang mesti ada. Kalau tak ada niat, tak sah sembahyang. Atau buat golai, niat golai, tak jadi juga. Tapi perkataan niat tu hadirin sekalian, niat tu kita guna perkataan niat lagu ni tak? Kita heret ilmu. Itu lalu ke rumah orang. Orang tanya kak, mana ilmu tu? Kita jawab niat nak meleh korban. Niatnya nak meleh korban. Betul ke ada jawapan niatnya buat korban? Istilah niat itu. Niat, jangan niat nak buat korban. Mana niat yang tadi, yang masuk tadi, ni adalah kosak sesuatu disertai dengan perbuatan. Waktu dia jawab, niatnya nak buat korban bulan depan ni. Adakah dia buat dah tiga tu? Tak lagi. So kata niat di situ penggunaan tak betul. Tak betul.
Tapi dah biasa buat lagu tu, so kita biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Tak betul, tak betul. Hak tu panggil azam. Orang panggil azam. Azamnya no wa malih kurban. Azam ni benda kita rancang akan buat. Tu azam. Niat tu qasdu syai' nak buat, terus buat. Kalau pasal semaya ni lah, tak ada apa ke? Ingat mari lah hati tu nak semaya, itulah niat. Itulah niat. Okey, hadirin sekalian. Dia bawa hadis ini ni nak menunjukkan bahawa memang niat mesti ada, mesti mari niat tu. Ustaz Pahaja tak mari niat. Enggak gimana niat? Ayat mari lah. Ayat mari niat susah niat, sak nak mari niat susahlah. Siapakah Allah? Tak ada. Allah susu mungkin tinggal hadirin sekalian, niat ni mudah, teramat sangat mudah. Paling mudah sekali niat lah. Niat lah. Mungkin niat duk mana? Sebut di sini tu sini adalah tempatnya adalah di hati. Lagi tak kita sebut. Tempatnya adalah di hati. Niat ni di hati. Okey. Kita baca ada sebuah kitab kita ni. Niat semaya mesti disertakan dengan ketika takbiratul ihram. Ini bermaksud ketika melafazkan takbiratul ihram, hatinya dalam keadaan sedar dan tertumpu pada qasad tadi untuk melakukan semaya, di samping ingat akan jenis dan fardu semaya yang hendak didirikan dan tidak disyaratkan menyebutnya dengan lidah. Buat kita ramai dululah. Lah ni tak dah. Dulu tu gak nak niat tu gak. Susah nak niat kan. Usalli fardha situ sekali. Usalli pada zuhri arba'a situ 2 kali. Nak mari niat tu. Malah ini kita permudahkan. Malah kita mudah. Tak ada gapo niat tu lintas kosak gerah mari nak buat gapo buatlah. Dah kita cerak-cerak duk diri cokor depan tu imej jap lagi waktu isya nak buat ke dia. Nak banyak isya lah. 4 rakaat. Mereka imej Allahu akbar, itu pun Allahu akbar. Allahu akbar tu sebut sini waktu sebut Allahu akbar takbir pertama namanya takbiratul ihram, waktu itulah kita pun sertakan waktu itu. Apa dia sebut ni? Ulang balik. Iaitu kena pastikan nak semaya gapo. Nak ayat gapo? Berapa rakaat? Nak ikuti imam. Lah mari, lah ya. Dia menentu mari dalam sesaat tu je. Lah mari. Selah itulah niat. Lah tu. Zak gitu. Tak kena bila sasa usalli fardha zuhri tu bila tu bila. Usalli fardhal isya'i 4 raka'atin. Tak ada apa. Adaan duduk bila so Allahu akbar, itu ya. Sebab buat semua tu lagu tu ya. Yang mana kita pertegaskan mana benda yang kita lah mari nak buat dan terus buat, itulah namanya niat. Semaya ni pula dah starting semaya niat bersama dengan takbiratul ihram. Dia. 3 itulah
Waktu kita Allahu Akbar, nak mari berlaku cukup kat selalu. Tambah kita ada semua yang mudah, tak masalah gapo lah. Yang menyesal ya kalau dia mau tanya niat puasa. Niat puasa. Bila niat puasa? Dan Pak Peko kata bila niat puasa? Bila je? Niat puasa bila? Kalau kita ambil kaedah hukum tadi, takrif tadi, niat gapo dia niat ialah kosak sesuatu bersatu dengan buat sekali. Tuan-tuan, tak pandai kita kau, dia kuat ni. Ya, boleh. Musing. Ya, alah. Musing. Kalau tak bila juga. Ya, musing. Dia put habis dah musing. Puasa tadi dia puasa, tak boleh tahu puasa. Kita ambil terima kasih. Kalau kita ambil makna niat tu kosak dan terus buat. Kita tak pada puasa lagi mana? Terus tak puasa bila? Bak ngatuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start puasa bila? Kita start semaya dengan Allahu Akbar. Niat tiga tu lah. Kalau puasa? Malam ni pun tak apa kata cikgu. Malam ni pun tak apa. Malam esok? Apa pula? Mana jawab lah? Puasa? Niat puasa? Pada waktu sebelum subuh. Kalau lepas buka puasa niat lalu boleh ke tak? Makan buah kurma kutip ngak buka. Alhamdulillah. Niat lalu dah. Boleh ke tak? Keluar lagu mana? Sudah ni macam tak sungguh ni. Boleh juga. Maka jawablah, ni saya tanya je. Puasa kalau kita ambil makna niat ni ikut amalan lain, dia tak serupa. Niat apa dia? Cetusan dalam hati dan terus buat. Tu niat. Dia nak kira ambil puasa ke? Waktu fajar. Waktu fajar tu lah start puasa kita. Contoh niat, kita tengok fajar 1, 2, 3 niat. Gitulah. Tapi tidak. Puasa ni asal kau malas ya. Puasa niat bila? Waktu malas. Tak kena di starting niat, di starting buat. Kita starting puasa kita waktu nampak fajar tu start tak boleh makan je. Tapi tu niat doa awal tak di lagi, sengok-sengok tu lepas semaya tarawih tu. Yo kan niat kita nawai tu sahur maghrib kan. Tak puasa lagi. Puasa dah waktu tu. Jadi baiklah niat puasa tak serupa niat dengan sembahyang. Gua bak ngatuk ya. Hadirin sekalian, balik niat sembahyang tadi. Mana niat sembahyang itu ialah kita cetusan lintasan pak mari bersama dengan waktu kita Allahu Akbar. Waktu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Bukan waktu akad tangan. Mana beza? Akad tangan, Allahu Akbar. Mana betul ihram? Itu
Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Bukan hak ni. Ni angkat tangan. Rafa'ul yadain. Ala kata rafa'ul yadain ma'at takbiratul ihram. Angkat tangan berserta takbiratul ihram. Ada hak nak sebutlah takbiratul ihram. Okey. So niat tadi kita sebut bersama dengan waktu kita takbiratul ihram. Beres tu. Hak besar sekali ialah jangan menyusahkan. Ada? Baik, gitu. Oh, niat dua lagi. Walaupun orang kata memang dia waktu dia akad takbir itu dia lah dah, dia ada lah dah. Kau mana pun lah, marilah dah. Mari. Sama dia tak akad tangan pun. Allahu Akbar. Tu dia pandai terjemah dok. Jenis pandai terjemah. Okey, tu cikgu sebut ni mana kita nak dalam Allah tu kita ni masa saja aku semaya Isa Pak Ka'ak makmum kata Allah tu situ tu gak tu dipanjang tu Allah tadi Allah tadi tak lagi sekarang ni dok tak perlu lagu tu lah mari lah Allahu Akbar ataupun tak kat tangan pun Allahu Akbar. Ya, apa dia? Niat bersama takbiratul ihram. Okey. Ya. Kalam kecil lah. Betul. Nak terjemah satu persatu tu. Niat tu lah begitu. Qasdu, perkataan qasdu, perkataan qasdu syai'. Tuju ke suatu tu tak gani. Buat lali. Dia gini je hadirin sekalian. Bagi mudah saja. Kita kena latih sikit je, latih lah. Biasa nak latih sikit lah. Biasa nak latih ni. Latih lagu mana? Latih memberi keyakinan pada diri kita sendiri. Memanglah kita semua sekali hadirin sekalian. Memang nak asal kita lah mari. Cuma kita rasa bawa nak semaya ni rasa payah. Pada serupa kita nak pergi rumah orang naik motor, naik kereta serupa tu juga lah naik kereta. Serupa juga. Cost the shake tu. Serupa tu juga. Di mana untuk bagi solusi macam seperti tidak gagak kau tidak main dengan apa ni sebutan tu. So kita latih kita yakin memang lah Allahu Akbar cukup ada belakang. Okey, sini kata niat tadi niat semaya mesti disertakan dengan takbiratul ihram. Ini maksud ketika melafazkan takbiratul ihram Allahu Akbar hatinya dalam keadaan sedang dan tertumpu pada qasad tumpuan nak buat kepada tadi untuk melakukan semaya di samping ingat akan jenis semaya fardu semaya yang hendak didirikan dan tidak disyaratkan menyebutnya dengan lidah. Como tu guru kita sampai dulu, usah sampai dulu nak latih kita supaya mari hadir tu dia ajarlah usalli fardal maghribi salah raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ajar sebab sampai dulu tak tahu gapo kan, tak tahu sampai datuk nenek mereka sampai dulu. Jadi nak ajar supaya mari tu benda baru. Macam dah kita learn ni.
Zaman moden ni, waktu tu dah boleh berubah. Boleh berubah. Berubah ke arah yang betul. Berubah ke arah lebih betul. Biasakan yang betul. Biasakan betul. Biasakan betul. Okey, sesat itu. Nombor 2, diri. Berdiri. Qiyam. Arah tu qiyam. Berdiri. Berdiri ketika sembahyang fardu bagi yang berkuasa. Apa ulang balik? Berdiri ketika sembahyang fardu bagi yang berkuasa. Apa dia kata? Dalil daripada Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imran Ibn Husain bahawa dia berkata, aku mempunyai penyakit buasir, sejenis penyakit di bahagian tubuh. Lalu aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sembahyang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyanglah kamu dalam keadaan kamu berdiri. Sekiranya tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu, maka di atas lambung kanan, mengiring ke atas lambung rusuk belah kanan itu. Jadi itu dalil. Itu dalil hadis Nabi jawab pada sahabat bahawa kena diri, kena diri. Lelah kamu berdiri. Kalau tak mampu, duduk. Tak mampu, atas lambung. Jadi poin sinilah diri. Bukan duduk diri ya. Berdiri. Duduk diri itu nyaya ke doktor. Muhakik ke apa? Sakit. Tak boleh duduk diri. Tak duduk diri. Ayak molek, tak duduk kau, tak diri. Kelantan duduk diri. Duduk diri, duduk cokoh. Kita ni berdiri. Tak boleh diri lah. Okey. So semuanya kena diri. Arab kata qiyam. Qiyam. Kita dah main dulu. Lagu nak qiyam. Main dulu. Apa nak qiyam? Duk lagu ni qiyam tak? Gini qiyam ke? Kalau dia qiyam. Diri ni qiyam ke? Ni qiyam ke? Qiyam ke ni? Diri kan ni? Tak. Tu peluk tubuh. Sana ni peluk tubuh. Diri ni diri. Diri. Tak. Ni peluk tubuh. Peluk tubuh tak? Tapi kita ambil dulu. Qiyam tak lagu ni, qiyam ni. Kalau ni tu bukan qiyam tak? Ni qiyam tak? Ni ada ni bukan naik pula ni. Capur dua tu. Tak ada sang ambo nak perjelaskan. Bukan gini qiyam. Bukan. Contoh merasa semua semua duduk lagu kan, duduk lagu kan. Cuba buat gini, duduk gini. Buat duduk ada gini. Adakah qiyam ni? Memang duduk tu. Adakah qiyam tu gini? Tak. Qiyam tu diri. Berdiri tu qiyam. Asal berkata aqama yaqumu qiyaman. Hari di kiamat. Kata qama. Aqama tu diri. Yaqumu qiyam. Itulah iqamah tu asas itulah. So diri. Iqamah tu suruh diri. Qiyam berdiri. Okey, berdiri. Jadi kena diri lah. Rukun tu kena berdiri. Seseorang dianggap berdiri apabila dia berada dalam keadaan tegak. Dengan molek, tegak. Duduk betul. Bukan sengit. Sekiranya dia membongkok dengan sekira-kira tapak tangannya boleh menyentuh lututnya tanpa uzur, maka batal sembahyangnya. Dia bokok belakang tak tegak lah. Kalau orang hak jenis bokok dah tu lainlah cerita.
Hak orang duduk, dia berdiri tapi dalam keadaan membokokkan diri dia. Ini kerana rukun berdiri sudah tidak ada lagi dalam sembahyang tersebut. Mana dia sudah tak termasuk diri tegak. Diri tegak lah. Diri semua betul-betul lah. Supaya tentera tu lah. Diri tegak betul-betul. Bukan kata sengit-sengit. Dah tegak lah, tegak. Semuanya tegak semua. Semuanya diri tegak. Jangan buat sengit-sengit. Itu namanya pun dalam kitab sebut berdiri tegak. Berdiri tegak. Kena diri betul-betul diri. Okey. Kau hak bokok tu tak apalah ni hak ni cerita ni hak sehat segar bugar. Hak segar bugar dulu, hak segar bugar dulu. Hak segar bugar. Memang. Hak segar bugar. Atau hak bekok sebab tu tetap tu cerita lain lah. Cerita lain tu. Hak tua kau gapo tu. Cuma nak supaya lah diri tegak. Mana hak muda-muda kau kita muda lagi. Nak tegak lah. Tak boleh buat apa, tak boleh buat bekok apa ni long line. Kan ada semua dia kan diri apa lutut kanan kaki ke lewat kena. Nah tu diri tegak. Okey. Sekiranya orang yang bersemayam hanya mampu berdiri pada beberapa bahagian sahaja dalam semayam dan tidak mampu pada bahagian yang lain, maka dia hendaklah berdiri ketika melakukan bahagian yang mampu dilakukan secara berdiri dan duduk pada bahagian yang tidak mampu dilakukan secara berdiri. Jelas ni. Apa tu poin jelas. Cuma puak kita jelas kodok. Setengah orang tu dia jalan gagok pun gismaya duduk selalu. Gismaya duduk atas kursi selalu. Padahal dia jalan mana rukun diri dulu sekadar mana kita mampu. Sungguh lah ni. Sakit kau tak sakit ke? Lemu mampu secara mana duduk diri? 2 saat. Ustaz, ambo ni duduk diri 4 minit ya boleh. Lepas tu doktor tak duduk. Tak apa 4 minit Lepas tu duduk. Ni duduk. Dia segar sangat ada gapo. Ni penting ni. Gigi duduk selalu. Mana duduk? Mana rukun diri? Orang semaya atas kursi. Gigi duduk cokok atas kursi. Padahal dia jalan molek-molek pun tadi. Diri dulu berapa? Okey, dia kata Ustaz, amor jalan waktu jalan tak apa. Tak apa, okey lah. Baru demo berapa minit boleh diri? Ambo kalau duduk lah 2 minit, duduk saja 2 minit. Lepas tu 3 minit 3 tak duduk. Tak apa 2 minit diri. Itu maksud ayat ini. Jadi kalulah kita rok diri berapa minit, tapi kita tidak berdiri, tidak mendapati rukun ni. Bahasa kasar, batal tak diri. Ya rukun. Yang tadi rukun kan? Jadi hak kita semua ni beres belakang. Semakin mana dia gerak, tak gerak duduk. Dan kalau misalnya nak kedua dia tak gerak dah, duduk lah. Kalau dia gerak bangun, kalau gerak bangun. Mana bak ni orang tu, orang yang sakit tu kena amanah dengan diri sendiri. Kena amanah sendiri. Tuhan tahu. Kita nak tipu kononnya.
Oh kawan ni rakaat kedua tak apa naik, tak dah nak duduk dah. Tuhan tahu, mung gerak naik. Tuhan kata mung gerak naik. Engkau Tuhan lebih tahu. Mung gerak naik, mung rasa diri. Mana poin lah, kena buat rukun tu semampu kita boleh buat. So, dua kena amanah dengan kesihatan kita atau kesakitan kita. Tak mana tak buat atau tak boleh buat. Kena. Kau habis sikit. Dengan menyebut perkataan semaya fardu, kata ada dalam tadi sebut tu, mana berdiri ketika semaya fardu tu, maka berdiri ketika semaya sunat adalah disunatkan secara mutlak. Oleh itu harus baginya semaya dan keadaan duduk, sama ada ketika mampu berdiri atau tidak. Mana semaya sunat boleh duduk, itu kita ada orang buat kan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sabda, man shalla qa'iman fahuwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajl qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajl qa'idi. Maksud dia ni bab orang sembahyang sunat ni. Siapa-siapa yang sembahyang dalam keadaan berdiri, maka itu adalah lebih afdal. Siapa-siapa yang sembahyang dalam keadaan duduk, maka baginya separuh daripada pahala orang yang berdiri. Dan siapa yang sembahyang dalam keadaan tidur mengiring, maka baginya separuh daripada pahala orang yang duduk. Ini bab sembahyang sunat. Fardu diri. Ada dulu banyak tu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina man yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na wa 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.